membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Renungan harian dari Lutheran Hour Malaysia. Khamis 1 Februari, tahun 2024. Tajuk kita hari ini ialah Langkah demi Langkah. Teks renungan diambil dari Markus bab 1 ayat 29 hingga 39. Yesus dan muridnya, termasuk Yakobus dan Yohanes, keluar dari Saumaah itu lalu ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang demam terbaring di tempat tidur. Setibanya Yesus di situ, dia diberitahu tentang hal itu. Yesus menghampiri ibu mertua Simon, memegang tangannya dan menolongnya bangun. Demam wanita itu hilang lalu dia melayan mereka. Apabila malam menjelang, semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Semua penduduk kota berhimpun di hadapan pintu itu. Yesus menyembuhkan ramai orang daripada pelbagai penyakit. Dia juga menghalau roh-roh iblis sambil memerintahkan mereka diam kerana mereka tahu siapa dia. Keesokannya, pada waktu subuh, Yesus bangun lalu pergi keluar kota ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Simon dan rakan-rakannya pergi mencari Yesus. Setelah menjumpainya, mereka berkata, "Semua orang sedang mencarimu." Yesus berkata, "Kita mesti ke kota-kota lain di negeri ini supaya aku dapat menyebarkan Injil di sana. Sebab untuk itulah, maka aku datang." Lalu Yesus menjelajah ke serata Galilea dan berkhutbah di Saumaah dan menghalau roh-roh iblis. Kerja misi Vietnam sekeluarga saya bermula secara tidak sengaja. Satu perkara menuju kepada yang lain dan sebelum kami sedar, sebuah gereja baru, iaitu bayi gereja telah didirikan. Dalam petikan di atas, kita dapat melihat pelayanan Yesus bermula dengan cara yang sama juga, dan bagaimana ia berkembang, iaitu selangkah demi selangkah. Marilah kita tinjau perkembangannya. Mula-mula, Yesus datang ke rumah Simon dan secara kebetulan, dia mendapat tahu bahawa ibu mertua Simon sedang sakit. Dia menyembuhkannya. Berita itu tersebar luas ke seluruh kawasan tersebut dan tidak lama kemudian, ramai orang telah berkumpul di hadapan pintu rumah Simon. Di antara mereka, terdapat juga orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Yesus tahu dia tidak boleh membiarkan roh-roh jahat ini bercakap dengan bebas kerana perkara pertama yang mereka lakukan ialah berteriak bahawa dia adalah yang kudus dari Tuhan. Satu gelaran yang boleh menyebabkan kemungkinan dia akan disalib lebih awal dari rencana Tuhan. Misalnya, mungkin Yesus tidak dapat menghabiskan 3 tahun melatih murid-muridnya. Jadi roh-roh jahat ini perlu didiamkan. Yesus membuat mereka senyap. Selepas sehari suntuk melayani ramai orang, Yesus juga perlu tidur. Namun begitu, dia perlu meluangkan masa untuk berdoa dan mendengar dari Tuhan Bapa. Inilah keadaannya bila murid-muridnya menemui dia pada awal pagi berikutnya. Pada ketika itulah dia tahu sudah tiba masanya untuk mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, untuk melayani orang ramai dan kampung-kampung baru, supaya semua orang berpeluang mendengar berita Injil dan percaya kepadanya. Roh Kudus bertanggungjawab ke atas kejadian-kejadian yang boleh dinyatakan sebagai secara kebetulan. Dia boleh membawa kita ke mana-mana dia mahu kita berada. Kamu juga boleh memberitahu orang yang kamu sayangi tentang Yesus Juru Selamat kamu, dia yang telah mati dan bangkit semula untuk kamu dan semua orang. Mintalah Roh Kudus tunjukkan kepada kamu langkah yang pertama. Kemudian, percayakanlah dia untuk membawa kamu ke mana-mana dia mahu kamu pergi, walaupun kamu tidak sedar tentangnya. Kita berdoa, "Tuhan, saya berasa gugup. Tunjukkanlah langkah pertama saya ke arah yang Engkau ingin saya tuju. Amin."